اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب. Tajuk dia Nahu dan Saraf. Okay. Di dalam Al-Quran, bagaimana Al-Quran ditulis berasaskan dua undang-undang yang besar. Penulisan Quran tu berasaskan dua undang-undang. Undang-undang tu nama dia Qawaid. Qawaid tu undang-undang lah. Ya, kalau Qaidah undang. Kalau Qawaid tu undang-undang, tidak undang-undang tu satu term yang khusus untuk law. Ya, dipanggil Qawaid Al-Lughah Arabiyah. Ya. Ada pada buku Puan Nolela bagi dulu. Tapi kalau dibaca buku tak difaham. Ya. Jadi bila kita terang faham. Okey. Qawaid ni artinya undang-undang penulisan buku Al-Quran itu. Okey. Ya, okey, tuan. Supaya tuan-tuan jelas hari ni apa dia maksud sebenarnya Qawaid. Ya. Nama dia Qawaid Qawaidu Lughah Ti Arah Bi Ya Ti. Ini ikut ini. Ini pada bawah sebab dia jadi mudhaf ilaih. Tidak? Ini mudhaf tak? Jadi Qawaid Lughah Arabiyah ada dua. Satu dia panggil Saraf. Saraf. Dan satu dia dipanggil Nahwu. Jadi tuan-tuan faham betul-betul ni. Apa erti Saraf dan apa erti Nahwu. Okey? Okey. Okey. Jadi dengan sebab kita faham ni tuan-tuan puan, insya-Allah kita dapat faham. Ada buku yang Puan ada bagi tu. Salah satu warna kuning. Okey. Ya, okey. Okey. Okey, saraf maknanya salin saraf maknanya pertukaran. Pertukaran. Ya. Okey. Pertukaran, ya. Lepas tu makna dari segi istilah, itu dari segi bahasa. Dari segi istilah, iaitu perbahasan tentang bahagian-bahagian perkataan, ya, dalam bahasa Arab, dan mengkaji perubahan bentuknya untuk menghasilkan ayat yang lengkap, berfaedah dan bermaksud. Itu dia. Itu dia maknanya saraf. Mengkaji perubahan perkataan, ya, dan bentuk untuk menghasilkan ayat yang lengkap, berfaedah dan juga bermaksud. Ya. Okey. Lepas tu tajuk baru, pembahasan saraf adalah seperti berikut. Nombor satu, jadi tadi kita mengkaji perubahan. Ya. Umpamanya bagaimana dari masjidun tu asalnya sajadah. Dari sajadah jadi sajidun. Jadi sajiduna, okey? Dari fi'il jadi isim. Okey? Rahimah jadi ar-rahim. Dia kata jadi sifat. Ya. Ya, jadi pula almarhum. Ya, mati pula dah, okey? Jadi Rahman, sifat Allah. Ya, okey. Yang pertama, okay. Yang pertama, pembahagian
Yang pertama, salin dulu. Pembahagian mengkaji tentang pembahagian perkataan. Ya. Pembahagian perkataan. Ya. Kerana kalimah Arab terdiri dari 3 isim, fi'il dan juga haraf. Jadi bila kita mengkaji mana fi'il, mana isim, mana haraf, itu sebenarnya kajian oleh ahli saraf. Ya, contohnya kalau isim huwa, isim dhamir. Ya, Muhammad daripada Hamidah. Yalah. Fi'il pula kita kata ya'kulu, ya. Daraba. Dia boleh jadi isim daribun. Haraf pula ada 80 semua, iaitu terdiri dari 1 huruf sampai 5 huruf. Ya, jadi itu semua terbentuknya 3 jenis kalam, itu semua kajian tentang saraf. Boleh? Okay. Yang kedua, pembahagian asal perkataan. Di sini dia kata pertukaran, tapi dalam bahasa Arab dia kata pembahagian. Pembahagian asal pertukaran. Asal perkataan. Salin dulu. Koma. Kalimah Arab berasal dari 3 atau 4 huruf asli. Ya tak? Daripada 3 tu dia bertambah jadi 4, 5, 6. Dan daripada 4 tu lah dia bertambah. Ya, jadi 5, 6. Ya. Seperti fa'ala, ya, ada fa'ala, ya. Jadi itu maksudnya pertukaran ataupun asal perkataan. Daripada daraba jadi daraba, tadaraba, tatadaraba. Ya, okey. Itu maknanya kita kata pertukaran dari sulasi kepada rubai, khumasi dan sudsi. Kita belajar ke belum tu? Okay. Yang ketiga, berasaskan wazan ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil timbangan. Ini kajian dalam saraf yang bermaksud bahasa Arab mempunyai neraca timbangan dalam terjemahan dia. Ya. Bagi menentukan ayat. Mana ingat, maksud dia bahasa Arab ni mempunyai wazan. Ya, seperti kataba, wazan dia fa'ala. Tidak? Kita belajar ke belum ni? Dah belajar dah. Okey. Jadi ada berapa wazan? Semua sekali? Ada berapa pattern? 4? 3. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Ada berapa bab dari 3 tu? 6. Itulah dia. 6 ya? 6. Jangan lupa. Fa'ala, yaf'ulu. Fa'ala, yaf'alu. Fa'ala, yaf'ilu. Fa'ila, yaf'alu. Fa'ila, yaf'ilu. Fa'ula, yaf'ulu. Jadi semua perkataan Arab mengikut wazan-wazan tersebut. Itu kajian ahli saraf. Betul tak, Ji? Okey. Kalau silap betul kan? Kenapa ulama-ulama di belakang tu? Ada apa? Tak apa. Okey. Tuan-tuan faham ini skop secara umum. Jadi dalam tutorial nanti Tuan Haji Mano akan bincang setiap topik kecil-kecil tu. Ya. Kalau mungkin dia akan bincang apa dia fa'il. Kan? Fa'il itu ialah isim, bukan fa'il. Isim. Jadi tuan-tuan faham. Fa'il ni B5 dalam jadual 114. Nampak tak tu? Ya. Jadi tuan-tuan tahu di mana kedudukan ilmu nahwu saraf dalam Al-Quran. Yang keempat, binaan atau pembentukan kalimah dalam Al-Quran itu menentukan maknanya yang tepat. Jadi binaan ataupun pembentukan kalimah
dalam bahasa Arab tu akan menentukan penggunaan yang tepat. Sebagai contoh dalam buku Arab, sebagai contoh, antara perkataan yadribu dengan daribun, apa beza? Yadribu fa'il, daribun isim. Tu. Kalau masjidun dengan masajidun, apa beza? Dua-dua isim. Masjidun mufrad, masajid jamak. Kalau kita masjid jamak masjid-masjid, dia tak ada masjid-masjid, dia masajid. Okey, boleh tak? Kalau kita kata qatala, apa beza dengan qatilun? Qatala bunuh, qatilun pembunuh. Kalau maktulun tempat bunuh, maktal atau maktil, tempat bunuh. Kalau maktul mangsa. Itu maksud dia. Okey. Yang kelima, membicarakan tentang olahan, iaitu pertukaran baris di dalam kalimah. Betul tak? Pertukaran huruf atau baris dalam kalimah. Ini dikatakan saraf juga. Saraf, pertukaran huruf atau baris. Saraf lagi. Tuan-tuan tengok ni. Dalam buku Arab dia tu. Daraba Muhammadun Aliyan. Daraba Muhammadun Aliyan. Muhammad tu bagi depan tu masih saraf lagi. Tapi bila tuan-tuan kata Muhammad bagi depan kerana dia jadi fa'il, itu dah nahu. Menyatakan kenapa dia bagi depan, itu nahu. Bila kita baca daraba Muhammadun Aliyan, itu saraf. Kalau tuan-tuan baca daraba Aliyan Muhammadun, itu saraf. Mana Ali telah dipukul oleh Muhammad. Menyusun, atur kedudukan perkataan dalam ayat itu masih kerja orang saraf. Tapi membaca kenapa ayat itu baris depan, baris atas, mabni, tetap itu orang nahu. Jadi kita lihat apa orang nahu kata. Tuan-tuan boleh faham tak sekarang ni kedudukan dia, beza dia? Saraf bukan saja mengeja, tetapi meletakkan perkataan dalam perkataan di antara ayat itu. Itu saraf. Dan membaca ayat yang telah ada baris itu nahu. Saraf ni makna pecah, bukan pecah perkataan semata, tapi pecahkan ayat. Pecahkan perkataan dalam ayat itu. Jadi kalau kita kata daraba Muhammadun kalban, itu sebenarnya ayat saraf. Muhammadun daribul kalbi, itu pun saraf. Muhammad itu pembunuh anjing, tapi dia menggunakan isim fa'il. Okey. Daraba Muhammadun al-kalba, itu saraf. Muhammad telah pukul anjing. Kalau dia kata Muhammadun, jadi mubtada kan? Daribul kalbi, jadi mudhaf dan mudhaf ilaih, jadi khabar. Boleh? Itu saraf. Dan kita membaca hukum dalam saraf itu adalah nahu. Muhammadun ismun marfu'un bid-dhammati li'annahu mubtada, itu nahu. Ya. Faham tak beza dia? Itu maksud olahan. Tuan-tuan sekarang ni boleh faham tak perbezaan? Kalau nak faham detail, baca buku Arab. Boleh? Baca buku Arab yang senang tu baca. Buku yang paling jelas untuk faham Ajrumiyah. Siapa semua ada Ajrumiyah kan? Ini semua Ajrumiyah. Okey. Kita beralih kepada nahu. Boleh? Take 5. Ini boleh. Boleh rehat ya? Ada apa pun nak tanya, boleh tanya. Minum air. Jadi menyusun perkataan dalam ayat itu saraf. Susun perkataan dalam ayat.
Lepas tu memberi makna kepada setiap perkataan dalam ayat itu, nahu. Memberi makna. Muhammadun tu makna dia fa'il. Itu, dan membaca maknanya, itu baru nahu. Nanti kita akan lihat apa dia pengertian nahu. Okey. Okey. Tuan-tuan kena sabarlah ya. Pakatlah dengan Tuan Haji Makna, terangkan yang tajuk kecil. Saya menghubungkan. Jadi tugas saya boleh bagi dua. Mungkin ada orang lain boleh bantu. Puan Olena cari buku. Macam apa tu, umpamanya lah saya kata daraba Muhammadun kalban, Muhammad pukul anjing. Itu nahunya. Ya. Muhammadun tu fa'il. Jadi Tuan Haji dalam kelas tutorial, mari kita belajar tentang fa'il. Fa'ilnya mesti isim berbaris hadapan. Duduk selepas fa'il. Fa'il duduk selepas fa'il. Tu dia. Kalban tu setiap isim baris atas dan dia menjadi maf'ul, mangsa. Dia mesti baris atas. Dan dia boleh diselang-seling oleh huruf jar. Daraba Muhammadun fi baitihi kalban. Boleh. Muhammad telah bunuh di rumahnya anjing. Itulah dia pattern ayat Quran. Okay. Dan saya akan bawa tuan-tuan pada frame. Frame tu menyeluruh. Ini nanti kita akan tengok frame dia. Okay, nahu. Okay. Dah habis dah rehat. Rehat ya tuan-tuan. Okey. Nahu ya. Satu tadi soalan nahu. Makna nahu maknanya arah. Ya, arah. Hala tuju, arah. Dia panggil itijah. Nahu makna dia arah, mana asal dia. Ya. Makna sebenarnya ialah makna sebenarnya nahu ialah kedudukan baris bagi setiap perkataan di dalam ayat, ya, sama ada tetap atau berubah. Itu kerja nahu. Ya, tetap atau berubah. Berbaris hadapan, berbaris atas, berbaris bawah, serta berbaris mati. Okey. Okey, hati. Okay. Termasuk kajian tentang huruf illat, alif, waw atau ya, dan sebagainya. Okay. Tu dia. Itu dia nahwu. Mengkaji arah ataupun bentuk baris yang berlaku di hujung kalimah. Ya, sama ada baris depan, baris atas, baris bawah, dan juga mengkaji perubahan yang berlaku. Okey. Baris yang kedua. Oleh itu justru nahwu membicarakan perkara-perkara berikut. Yang pertama, sama juga dengan tadi. Yang pertama, jenis kalimah. Itu nahwu juga membicarakan
Ya, jenis kalimah sama ada tetap, itu kerja nahu, atau berubah, ya, tetap, berubah, ya, ataupun tak berubah, ya, tak berubah, dia tak tetap tapi tak berubah, iaitu kita kata ghairu munsharif lah. Okay. Ghairu munsharif. Apa ni tuan Haji makna ghairu munsharif ni? Ya? Ya? Dilarang berubah. Macam Umar tak terima baris bawah. Tanwin? Tanwin tak boleh. Ya, dia tak terima. Maksud dia ghairu munsharif. Tak boleh ditanwinkan ataupun dibaris bawahkan. Okay. Yang kedua, mengkaji hukum setiap kalimah. Apa maksud hukum? Hukum setiap kalimah iaitu marfu', hukum marfu', hukum mansub, hukum majrur dan hukum majzum. Dengan erti kata lain, mengkaji 4 perubahan baris yang berlaku di dalam ayat Al-Quran itu adalah kerja nahwu. Ya, kerja nahwu. Tuan-tuan balik nanti dengarlah rakaman ni. Senang kan? Yang ketiga, mengkaji sebab-sebab hukum yang berlaku di dalam ayat. Mengkaji sebab-sebab hukum. Yang tadi mengkaji hukum. Yang ini mengkaji sebab-sebab hukum. Seperti hukum mubtada'. Boleh? Mubtada' tu dia kata satu hukum. Hukum khabar. Hukum fa'il. Hukum isim kana. Hukum khabar inna. Hukum maf'ulun bih yang kita ada dalam 23 apa tu sabtu itu. Itu nama dia hukum. Macam alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu tu hukumnya dari segi nahwu adalah mubtada. Barisnya bagi depan, kerananya mubtada. Kalau terutama boleh baca begitu bagus, Allahu Akbar. Itulah yang kita bawa ke. Yang keempat, mengkaji alamat-alamat hukum bagi setiap kalimah. Mengkaji alamat-alamat hukum. Alamat-alamat hukum. Ada 2 jenis alamat. Yang pertama, alamat asli. Seperti dhammah. Ingat tak ni dulu? Dhammah, fathah, kasrah, sukun, itu dia alamat asli. Okey. Yang kedua, alamat far'i. Far'i ini pinjaman. Iaitu alif, waw, ya, buang nun, dan buang huruf illa. Itu beza antara nahwu dan sorof. Okey. Okey, boleh? Buang nun dan buang huruf illa. Buang nun dan buang huruf illa. Okey. Tuan-tuan boleh tak nampak tak? Okey. Kita bagi contoh ya tuan-tuan. Tuan Haji Mano ya, kalau salah betul kan? Ni. Ni. Perkataan yad'u. Betul tak? Ini huruf illah kan? Bila kita taruh lam, dia jadi buang waw ni, jadi lam
Yad. Gitu. Buang. Ya. Macam ni. Yarmi. Yarmi ni makna melontar. Yarmi. Bila taruh lam, dia jadi lam yar mi. Betul tak gimana? Okey. Mana bila taruh lam, lam ni jazam. Bila jazam, maksudnya buang haraf ilah. Buang huruf ilah ni mana? Daripada dipanggil buang huruf ilah, dipanggil hazaf huruf ilah. Itu maksud dia. Okey. Kalau perkataan biasa, tambahlah. Ni, kalau yazhabu, ni yazhabu, taruh lam, jadi lam yazhab. Mati, tak buang apa-apa. Tapi kalau huruf ilah kena buang. Buang Tuan-tuan dengar saja. Tak ingat tak apa. Dengar saja. Besok-besok nanti dia masuklah. Okey. Dia masuklah. Ini prinsip kita dengar je. Dengar. Besok dapat. Okey. Tengok dalam tu ada. Tuan-tuan dengarlah beberapa puluh minggu lagi. Benda yang sama je. Betul Ada tu. Ada kik berapa tu? Kik 8. Ini prinsip listening. Sometimes we listen, we do not understand. Tapi we can do after that. For example, kita dulu masa kecil, pernah tak kita salin mak kita cakap? Ada salin tak? Kadang dengar tak dengar kan? Tapi hari ni kita pandai bercakap. Tapi kita degil sebab kita tak salin apa yang mak kita cakap, betul tak? Macamlah pelajar hari ni, dengar tak salin, tu yang tak masuk-masuk tu. Bukan pelajar ni, pelajar lain. Belajar ni semua salin, Ustaz. Semua salin lah. Mu'talam. Okey, nakis. Cuba balik tengok kik 8 Kik 8. Tuan-tuan kena jadikan pelajaran nahwu saraf ni sebagai jihad. Saya katakan jihad kerana tidak ada belajar macam ni. Saya rasa dulu masa arwah Ustaz Abdul Ghani ngajar mata kata di Parit dan sebagainya kan. Tapi dia tak ada lagi. Sekarang ni ada Ustaz Abdullah. Ini pun tak tahu bila. Jadi tuan-tuan, jadi habis tajuk kedua. Okey. Tajuk ketiga, iaitu kita nak mengenali jenis isim dari segi huruf dia. Dari segi ada huruf ilaf atau tidak ada huruf ilaf. Ini nota Dr. Nolila bagi. Saya dah post dah ke kawan saya seluruh dunia. Tengok tu ada 1,000 tahu nota dia bagi. Dia tak ingat. Banyak sangat dia bagi. Okey. Isim kategori ada 6, ingat tak? Iaitu ada isim mufrad, isim musanna, lagi isim jamak muzakkar, jamak muannas, isim 5 dan isim ghairu munsharif. Serta last kali jamak taksir. Itu 5 jenis isim dari segi bilangan. Isim mufrad. Okey. Cuba buka kit nombor berapa tu? Okey, tuan-tuan dan puan. Isim ada 22 jenis semua. Ya, iaitu dalam kit tu. Itu dari segi penjenamaan ada 20 berapa? 20 jenis. Ada isim alam, ada isim haiwan, ada common noun, ada berdua tu kan? Itu satu kategori. Boleh sekarang ni? Isim boleh dilihat dari segi yang pertama, kita kata penjenisan, penjenamaan. Ada 23 jenis nama isim. Cuba tengok kit berapa? Ya. Ya. Kit 9. Tulis kit 9. Okey. Inilah sebenarnya rahsia belajar nahwu saraf, tuan-tuan. Menyebabkan tuan-tuan banyak keliru. Okey. Dari segi penjenamaan, ada isim berkaitan dengan manusia, ada isim berkaitan dengan tempat, ada isim untuk Allah, ada isim untuk haiwan,
Ada isim untuk kita kata negeri. Itu nama dia isim dari segi penjenamaan. Okey. Jadi isim dari segi penjenamaan ada 23 nama. Boleh? Okey. Kalau kita kata haiwan, tumbuh-tumbuhan, ya, manusia, malaikat, ya, Allah, Tuhan, sifat Allah, itu sebahagian daripada jenama-jenama isim dalam Al-Quran. Okey? Yang kedua, isim dari segi bilangan. Yang kedua, isim dari segi bilangan. Isim dari segi bilangan ada 6 jenis di dalam Al-Quran. Yang pertama, salin, isim mufrad. Yang kedua, isim musanna. Yang ketiga, isim jamak muzakkar salim. Yang keempat, cepat sangat. Yang keempat, isim jamak muannas salim. Yang kelima, jamak taksir. Yang keenam, isim lima. Yang ketujuh, isim ghairu munsharif, yang tidak boleh diubah. Seperti tadilah Umar, semua Hadramaut. Ya, itu ada berapa? Ada 7 kan? Okey. Yang ketiga, isim dari segi ada huruf illah atau tidak dalamnya. Tak tulis nombor 3. Nombor 3, dalam Quran ada isim yang ada huruf illat ataupun tidak ada huruf illat. Apa maksud huruf illat? Ya, betul. Betul tu. Tapi nama dia yang ada huruf illat ataupun tak ada huruf illat. Boleh nombor 3? Okey. Lihat kejap Okey, nombor 3, kita tengok isim ada tak huruf alif wa ya dalam tu. Okey, atau tak ada. Okey. Jadi tuan-tuan, hari ni kita beri maklumat saja. Nanti application besok kita akan tengok. Tuan-tuan jangan risau. Lepas 50 kali dapat. Lepas tu kita sambung 50 kali lagi. Jangan risau. Kita pergi Mekah ni, insya-Allah dapat semua. Mudah-mudahan berkat tanah suci kan. Ya. Siapa lagi yang belum berdaftar nak pergi, boleh ada tempat lagi. Rebutlah peluang tu. Ambillah cuti 10 hari tu kita pergi kan. Kerana Allah Ta'ala. Belajar nahwu saraf di sana. Okey. Kita berjumpa di sana, tengok macam mana duduk depan Kaabah tu, kita belajar doa pada Allah. Ya Tuhanku, ini kami datang ke Demu, ya Allah, labbaik Allahumma labbaik. Kami datang nak belajar ilmu, ya Allah. Tengok, insya-Allah. Kenapa gaduh dua adik? Tak ada. Okey, tambahan. Okey, dan yang ketiga, isim. Pembahagian isim dari segi alif wa ya. Ya, alif wa ya. Elak tu. Okey. Hari ni kita beri fakta saja. Okey. Okey. Isim Allah. Okey. Bab yang? Dalam buku Ajrumiyah yang hijau. Oh ya? Last topic. 7 ya? 27. Yang ghairu munsharif. Yang kita duduk di nombor 7. Ada kata mamnu' minas saraf. Mamnu' minas saraf tu tak boleh tukar baris. Ataupun ghairu munsharif samalah. Ghairu tu without. Okey tuan-tuan ditulis mamnu' tu macam no entry lah. Mamnu' minas sarfi. Sarfi ni sarfi ni baris, ni sarf baris. Ya. Ataupun dia kata ghairu tu mana tidak. Sarif. Tidak boleh ditukar baris.
Munsharif. Okey, okey. Sama dia makna. Ini sama. Ini sama. Okay. Ghairu tu mana tidak. Okey. Isim dari segi alif wa ya tadi terbagi pada dua. Satu dia panggil sahih al-akhir. Bila sebut sahih ni maksudnya tidak ada alif wa ya. Okey. Dalam nahwu saraf bila ada alif wa ya sudah ada mat. Sudah ada illah. Illah tu maknanya penyakit. Bukan penyakit apa? Menyusahkan orang. Ya. Bila tukar jadi pendek. Bila masuk alat kena buang. Macam umpamanya perkataan waqa. Waqa ni dia kata fi'il yang tidak sahih. Sebab ada dua. Waqa ni maknanya prevent. Bila amar buang semua jadi ki. Kalau jamak ku. Ku maknanya prevent your family from the hell. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Wajib. Ayat ini memang wajib. Ya, ayat wajib. Okey. Yang pertama sahih. Yang kedua dia panggil seperti perkataan ni tuan-tuan. Seperti perkataan kita katalah perkataan yang biasa sahih. Cuba beri sebut satu sahih. Aliyun, Baitun. Ini ya ni bukan ya lah. Baitun, Masjidun. Maksudnya huruf akhir ni adalah tidak ada alif wa ya. Ya ni bukan huruf lah. Tidak ada alif wa ya. Syamsun. Ya, nampak tak? Sun. Ada orang kata ustaz, ya, kalau Samsu tu bukan. Samsu tu ada huruf ilah ni. Ini mesti Ustaz Samsu ni. Makan Samsu ni. Samsu okey. Okey. Kalau ada huruf ilah tuan-tuan, dia nama apa dia? Pernah lihat kalau huruf ilah ni? Ada nama dia. Nama dia senang je. Ghairu sahih lah. Ghairu sahih. Mana tidak? Sahih. Tidak sahih ni ada dua. Ada tiga. Ada tiga. Ya. Ada tiga. Yang satu nama dia maksur. Tuan-tuan salin ya. Maksur. Cuba sebut maksur. Yang satu ni nama dia mangkus. Cuba sebut mangkus. Ingat, mangkus, maksud ni pada isim. Yang satu lagi mamdud. Cuba sebut mamdud. Mamdud. Ingat dia. Mamdud ni ada mat, ada panjang. Ya. Okey. Ada tiga saja dari segi ejaan. Dari segi ejaan. Yang 7 tadi dari segi bilangan. Yang 22 tadi dari segi jenis. Jenis ada 22. Bilangan ada 7 jenis. 6. 7 yang last kali munsharif tu. Kemudian yang ketiga dari segi dalam isim tu ada tak alif wa ya? Kalau dalam isim tu ada alif wa ya, maka isim tu nama dia tidak sahih. Jangan kata tidak mu'tal, istilah dia tidak sahih. Yang sahih tu yang tidak ada alif wa ya. Yang tidak sahih ada 3 jenis. Yang pertama umpamanya perkataan Al-Mustafa. Pernah dengar tak? Tuan Haji, betul Tuan Haji? Al-Mustafa. Ada ya. Musa. Bushra.
Okey, ni, tuan tengok. Saya terangkan ni. Musa. Musa ni maknanya pisah cukur. Kalau siapa nama Musa tu, pinjam tu sekali. Musa ni maknanya penyukur pisau. Bushra. Bushra ni maknanya kegembiraan. Bushra. Okey tuan-tuan, ada tahu huruf ilah? Huruf apa? Ya. Tapi sebelum huruf ilah ni ada huruf berbaris di atas. Itu nama dia maksur. Tuan-tuan kena ingatlah benda-benda macam ni. Inilah orang ngaji Nahu. Banyak benda kena ingat. Huda samalah. Al-Huda. Sama. Maksur. Yang ada alif maksurah di belakang ni, asal dia ada alif ni. Musa ni ada alif. Nama dia maksur. Ada alif maksurah. Tengok, tak payah ustaz jawab. Pembantu ustaz je boleh jawab cukup dah. Lain kali quick je. Maksur tu maknanya satu alif dua harakat, betul tak? Mustafa. Patut disebutlah alif maksurah kan. Alif kecil. Ada alif kecil di sebelum tu. Mustafa. Okey. Jadi bila ada huruf ya di akhir, sebelum huruf ya tu ada fathah, dengan sendirinya fathah tu bila campur dengan ya jadi satu alif dua harakat. Mat apa? Mat mat tabi'i, mat asli. Betul lah. Mat tabi'i tu mat asli lah. Mat original. Okey. Boleh setakat ni? Cuba bagi 2-3 lagi yang apa tu isim maksur. Saya buat di Yayasan Tarbiyah, dia orang bagi 30. Seorang bagi 12. 30 dia bagi. Saya tak pernah fikir pun ada. Kenapa dia klik Al-Quran, zam keluar semua isim maksud. Padan 30 boleh bagi. Oh, pandai. Jadi tuan-tuan, saya harapkan siapa yang ada rangkaian berhubung dengan orang ni semua untuk dapat maklumat. Mereka semua adalah kepakaran yang memang pakar sungguh-sungguh. Nanti lepas ni saya akan terangkan. Nahu Al-Quran mempunyai lebih 18 topik yang perlu tahu. Topik keluarga. Jangan salin. Lagi saya bagi. Ini yang keempat. Lepas tu kita balik. Okey. Jangan lagi tunggu. Saya bagi. Okey. Yang kedua isim mangkus. Mangkus ni yang ada ya di belakang, tapi sebelum tu ada baris kasrah. Contohnya Al-Qadi. Al-Qadi. Al-Madi. Kan bagi bawah kan? Bagi bawah ni tak payahlah ada alif kecil. Ya, sebab dia kasrah kan. Berpadanlah dengan ada ya ni. Al-Madi. Lepas tu Al-Hadi. Betul? Al-Adi. Lepas tu? Okey. Berapa nama Allah yang maksur? Berapa nama Allah yang mangkus? Rusdi. Rusdi. Bukti bukan bahasa Melayu. Okey. Ada kata bukti bahasa Melayu. Dulu saya mula belajar Nahu dulu. Setiap perkataan yang ada alif lam, itulah isim. Betul tak? Seorang tu dia bawa almari. Dia tak tahu. Saya kata almari tu bukan isim. Itu nama Melayu, almari. Dia tak tahu, tak apalah. Betul tak tahu. Dia pun sebut almari. Tak apalah dia tak tahu kan. Okey, tuan. Cuba bawa lagi satu dua. Jadi ingat, mana-mana isim yang ada ya di belakang, lepas tu sebelum ya baris bawah, itu dia kata isim ghairu sahih mangkus. Ghairu sahih mangkus. Kita tak payahlah kata ghairu sahih. Kita just straightforward mangkus. Kenapa mangkus? Tak tanya.
Kenapa mangkus? Itu maksur ada alif fathah. Kenapa mangkus? Mangkus artinya kurang. Daripada naqasa, yang dikurangkan. Apa yang dikurangkan? Saya pun tak tahu. Apa yang dikurangkan tu? Kita kena kaji sampai setakat tu, sampai tahap tu kita kena kaji. Yang akhir sekali, isim yang ada mad di belakang dia, iaitu seumpamanya kita kata sauda, okey, sifat hitam, bayda, isim yang ada mad, seperti samra, samra nama tempat ya, sauda, hamra, hamra warna merah, ya, bayda seperti bayda, putih. Jadi mamdud maksudnya kena baca panjang. Ada mat. Mana mat dia? Mat dia ni alif lah. Alif lah. Ya. Si, su. Nah, kalau wa, su, on. Ya, ataupun si, on. Okey. Iaitu yang ada hamzah. Tuan-tuan buka buku Arab yang menerangkan tentang isim mamdud ni panjang lebar. Panjang lebar sampai 3 muka surat. Cari isim mamdud saja. Tapi hari ni tak payahlah. Kita letak 3 saja ya. Okey. Ada tu muannas, ada juga yang tidak muannas. Tapi kebanyakannya muannas lah, perempuan. Itu pun kajian ahli saraf. Kenapa yang ada alif hamzah tu muannas? Sama asama muannas. Kita baca dengan mat wajib. Mat wajib kena baca 5 harakat. Tak boleh ada 2, 4 dan 6. Itu kajian dengan tajwid pula. Okey, habis tajuk ke 3. Last sekali tajuk ke 4. Rehat 5 minit. Okey, tajuk keempat. Hari ni kita beri poin saja. Tajuk keempat. Tema-tema. Themes in the Quran. Tema dalam Quran ada tema dia. Dan setiap tema ni ada perkataan yang sesuai untuk dia. Ada themes in the Quran. The themes in the Quran. T-H-E-M-E-S. Tema Macam orang kahwin, ada tema tak? Saya kalau orang suruh pakai tema, saya mesti berlawan dengan tema dia. Okey. Nak kahwin bertema-tema apanya kan? Macam-macam karut semua. Akhirnya pengantin baru buang habis tema-tema tu. Betul? Pakai ke breakout je. Okey. Okey. Ada tema dia. Kita dah siap dah buku kita ni. InsyaAllah kita akan print. Okey. Okey. Yang pertama, tulis. Tema yang pertama iaitu tema kata ganti. Kata ganti iaitu dalam kurungan domer. Ada tak domer? Itu satu tema. Tema dia yang utama sekali dalam Al-Quran, domer. Sebab itu kita kenalkan yang pertama domer. Dengan cara NLP itu kita tunjuk kan. Siapa dia yang lupa tema. Jadi tema yang pertama domer. Ada 14 domer. Dan domer ni dia melekat pada isim, pada haraf dan juga pada ketiga-tiga jenis fi'il. Anda faham tak kedudukan dia? Domer dia boleh bersendiri, dia boleh bersembunyi dan dia boleh melekat pada fi'il madi, mudhari' amar, isim dan juga haraf. Dia boleh melekat dan dia bercantum. Kalau melekat mutasil, kalau bercantum mufasil. Tak tahu tu cukup. Yang kedua tuan-tuan, kata tunjuk. Kata tunjuk itu satu tema dalam Quran. Kata tunjuk maksudnya isim isyarah. Dah belajar belum? Dah. Isim isyarah ada dekat, ada jauh. Kata tunjuk tu.
Kita tak pernah sebut hari ni, selama ni, kata tema. Sebab kita tak siap lagi, dia punya combine dia. Yang keseterusnya, kata tanya. Itu satu tema. Dalam Al-Quran, kalau kita tak kenal kata tanya dengan kata tunjuk, apa tu, susahlah. Yang tunjuk, yang tanya, tanya. Kata tanya, kata tanya lebih kurang 14. Kita belajar 6 saja. Tapi sebenarnya ada 14. Bila dikaji ada 14. Sepertinya ya, man, kaifa, hal. Tapi sebenarnya ada 14. Nak 14 ke nak 6? Nak 14, 6 tak ingat-ingat. Ada muka. Ya. Ada, mengikut kegunaan. Ada dia guna isim, ada dia guna haraf. Ya, umpamanya kalau ditekan hal adullukum ala tijaratin, bukan nak tanya. Kamu nak tahu tak kalau aku tunjuk satu perniagaan? Itu bukan nak atau tidak jawab dia. Jawab dia untuk nak beritahu. Ya. Itu isim lah. Hal jaza'u illal jaza'. Itu pun juga isim, maknanya setiap balasan ada balasan. Macam ma sama juga. Ma rabbuka tu bukan nak tanya siapa Tuhan awak, nak beritahu Tuhan awak tu siapa. Betul tak? Betul tak? Kalau malaikat tanya kita ma rabbuka, mu tanya, mu tak tahu. Zap kena sekali. Ya, itu dia nak ajar kita. Yang menjawab tu bukan kita tapi amalan kita, betul tak? Man rabbuka. Kalau tanya man rabbuka, itu alat, tapi selalu duk pakai ma, betul tak? Tak tahu mana satu sebab saya pun tak pernah pergi lagi, tak tahu. Ya? Dia ambil guna. Ya betul. Kalau macam tu pergi lagi doktor. Betul memang idgham. Tapi pada masa tu terlupa dah idghamnya, bak kena talur sekali. Memang dia man rabbuka, nun mati bertemu dengan ra. Bila man rabbuka, itu idgham bila guna. Sudah. Aduh. Okey, yang keempat, yang tema yang keempat, tema kata yes or no. Yes or no, ya atau tidak. Banyak dalam Quran ya atau tidak. Ya, seperti la, tidak. Ya, yes. Dalam Quran tak ada yes. Dia ada ma jadi ya, ada juga ma jadi tidak. Okey. Untuk kata ya atau tidak, kalau kita kata nafi atau nafi ini ada 2, 4, 6, 8, 10, 14. Nafi saja. Kita duk pakai selama ni 2 je kan? Ada 14 semua. Ghairu tu nafi tu. Dia kata lah, siwa pun nafi. Siwa. Ya, nafi. Seterusnya kata sendi. Kata sendi. Kata sendi ni dia meliputi huruf jar dan sebagainya. Dan meliputi. Kata sendi dalam bahasa Arab 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. 16 semua. Dia termasuklah huruf jar, termasuklah huruf nida. Itu sebahagian daripada kata sendi. Ataf masuk. Ataf kata sendi juga. Yes. Betul. Ataf tu fa saja. Ya, okey. Seterusnya okey. Okey. Seterusnya di bawah tajuk pelbagai. Pelbagai ni macam-macam. Dia panggil dalam bahasa Inggeris panggil apa? Ya, miscellaneous, macam-macam. Yang macam-macam ni termasuklah ka'anna, inna, in, anna, an. Tapi dalam macam-macam ni ada haraf nasab, haraf nasah. Tapi dia masuk dalam macam-macam. Ya. Ada ya, ada ayuha, ada laqad, ada qad. Dia tak kategorikan ikut yang kita belajar tu. Dia kategori pelbagai-bagai. Ya. Ada lebih kurang 40. Ada 40 lebih kurang.
Cantik ya 40 ya, pelbagai-bagai tu. Di mana dalam tu ada pelbagai-bagai, ada termasuk anak nasab, ada termasuk kana dan saudara, ada termasuk ena dan saudara. Ya, tapi dia kategori sebagai pelbagai-bagai. Okey. Okey, yang keberapa? 7. Sekarang yang ketujuh menunjukkan masa. Dalam Quran ada term-term yang menunjukkan masa. Ya, kita lupa dah masa. Ya. Seperti qablu, ba'du. Saya kata dulu kalau masa zaraf zaman. Ya. Zaraf zaman semua sekali ada 50. Tapi yang biasa kita pakai dalam Quran berbelah-belah je kan. Banyak ada dekat 50 semua sekali. Masa. Okay. Seterusnya tema dari segi tempat, menunjukkan tempat. Zarah makanlah. Tempat dia, makannya. Seperti tahta, fauqa, baina, amama, itu tema tempat. Tapi kita duk sebut zarah makan. Pun ada lebih kurang 50 juga. Kalau ini benda-benda yang pada pelajar yang saya kasih sekalian kena tahu. Ini ilmu. Ada orang tak tahu pun zarah makan. Ada tak tahu? Ada tak tahu zarah zaman? Jauh sekali huruf jar. Ada tak tahu? Kalau tak belajar nahwu tak tahu. Jadi anda yang semua tahu pelbagai tema dalam Quran ini lebih baik daripada orang yang tidak tahu. Tentulah tempat kita di syurga. Ada tok guru tu kata kat saya, nasib bagus jadi orang perempuan. Sebab orang perempuan ni lahir saja depan dia dah ada pintu syurga. Lahir saja depan dia dah ada pintu syurga. Orang lelaki belum lagi. Sebab orang lelaki nak dapat pintu tu kena kerja kuat. Padanlah orang lelaki ni 2 kali ganda pada orang perempuan kuat kan. Jadi belum masuk lagi. Pintu dah ada depan tu. Nak masuk pintu syurga, taatkan ibu bapa dan suami. Masuklah syurga. Senang tu kan. Tengok bila sebut syurga diam je. Lepas tu seterusnya kata menunjukkan ukuran. Measurement. Kata menunjukkan ukuran. Measurement. Ini semua kita akan bagi dengan detail. Seperti qalil. Ada tak qalil? Ada tak kasir? Ada tak aksar? Ada tak syai'un? Saghir, kabir, Allahu akbar. Akbar. Itu kata menunjukkan ukuran. Bukan Allahu kabir. Allahu kabir itu Allah besar. Akbar iaitu sifat isim tafdhil, lebih besar dari segala makhluk. Okey. Seterusnya kata menunjukkan keluarga. Dalam Al-Quran dia menitik break pula. Menitik tak baik suka kau ustaz dosa. Menitik berat kan soal keluarga, kasih sayang. Jadi ada tak om? Ada tak abun? Ada tak ummahat? Ada tak zaujatun? Okey. Itu kata-kata berkaitan dengan keluarga. Jadi tuan-tuan kalau boleh ni Puan Munirah hafaz ni term-term ni. Hafaz, ingatkan semua ni. Tak banyak, lebih kurang 600 saja. Semua sekali. Pada duk hafal Raja Lawak buat apa? Kalau hafal ni. Ada, boleh. Bagi semula kan. Saya pun tak. Tapi ada semua ada kan? Betul. Saya boleh pakai tapi komputer saya dia dah kecil sangat dah. Jadi kuruk macam tu dia. Lambat. Kopus Al-Quran. CORPUS. Yes. Al-Quran. Quran, kopus Quran. Boleh buka lah, buka Google ya. Okey. Yeah. Okey, tuan-tuan ada 10 minit lagi. Okey. Saya nak beri hari ini satu tajuk secara detail sikit je dalam 5 minit ya. Sabarlah ya. Kita pun bukan senang nak berjumpa ni. Berkaitan dengan keluarga, ada banyak tajuk.
berkaitan dengan diri kita, diri sendiri. Ada tak ainun? Ada tak uzunun? Ada tak afwahun, mulut? Ada tak lisan? Itu tajuk seterusnya berkaitan dengan diri kita. Yang berapa belah dah? 11. Okay, kita. Berkaitan dengan diri ni ada dekat 30. Diri kita. Sebab itu ramai orang tak sedar diri kerana dia tak tahu dalam diri dia tu ada apa. Fuad, diri tak? Hati, afidah, hati. Ramai orang tak ada guna hati dia, tak berhati-hati sebab dia tak ada hati. Dia tak berhati-hati. Ya, maksudnya begitu. Tajuk seterusnya berkaitan dengan belief, keimanan, akidah. Patutnya duduk akidah dulu, akidah. Akidah ni ada tak Allah? Ada tak Rabbun? Ada tak Ilahun? Ada tak Malikun? Ada tak Rasulun? Ada tak Dinun? Ada tak Quran? Ada. Ada kan? Ada Quran. Ada Quran. Okey. Kemudian ada kitabun. Okey. Seterusnya berkenaan dengan hari akhirat. Sorry, berkenaan dengan kepercayaan ya. Hari akhirat, bila sebut hari akhirat banyak. Hari akhirat tajuknya ke-14 ya? 13. Ada tak hisabun? Sebab orang tak faham term-term ni. Kenapa kita analisa mengikut kalimah, mengikut tajuk? Sebab nak mendekatkan diri kita kepada tajuk tu. Ingat, setiap kali kita buat kerja ada calculator yang duk calculate apa yang kita buat. Macam saya pun duk calculate selalu. Sebab tu dia orang komplain kelas saya, kelas Ustaz Abdullah ni tak ada cuti. Sebab tak ada cuti, dia sakit baru ada cuti. Jadi berdoalah dia sakit supaya dia cuti. Macam itulah kononnya kan. Bila sakit, Ustaz tak buat azir kelas ni, ada SMS jawab, Yahoo. Dia tak sedar yang SMS dia tu apa tu, WhatsApp. Saya kata, Yahoo mu jaga nanti minggu depan aku bagi kerja. Yahoo. Ustaz pun bila sakit tu kan men, dia tak tahu pukul 5 pagi dah tolak pergi Pusrawi. Sembahyang kat mana? Pukul 5. Pasal nak masuk pukul 7. Tengok tu, Pusrawi. Sebab doktor-doktor kan. Lepas tu tuan-tuan, hari kiamat. Seterusnya, sebab kenapa kita tak mengenal Allah? Sebab kita tak mengenal kalimah tentang kebesaran Allah. Iaitu tajuk yang ke-15, 14, tanda-tanda kebesaran Allah yang ada dalam Quran. Allah Ta'ala kata, aku tak jadikan segala apa yang ada di alam ini melainkan untuk menunjukkan adalah itu tanda-tanda yang aku ni hebat. Kebesaran Allah. Antaranya ada tak Syamsun? Ada tak Qamarun? Ada tak Kaukabun? Ada tak Buruj? Wassama'i zatil buruj? Ada tak sama? Najmun? Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan didedahkan dengan kalimah-kalimah ni, tuan-tuan kita kena analisa setiap kalimah secara saintifik. Bagaimana Samsu tu berjalan. Hari ni matahari berjalan tetap di atas landasan. Tapi ahli sains kata dia dah rapat sedikit saja dengan bumi, menyebabkan pemanasan global. Jadi tempat yang tak pernah panas, yang tak pernah hujan, ada hujan. Tuan-tuan tahu tak berapa million tahun dan berapa million cubic feet air batu tersimpan di kutub utara selatan untuk manusia. Untuk tanaman. Jadi air itu akan cair pada bila-bila masa. Untuk kita dah cair pun dah. Jadi tuan-tuan, kita kena baca dalam Quran surah apa ada itu. Itu surah Al-Buruj. Di mana air semua ni kaitan dengan bulan bintang. Betul tak? Kita dah fikir air dalam besen rumah kita. Sikit kan? Hebat. Sebab itu tuan-tuan, bila tuan-tuan belajar dengan detail ni, tuan-tuan ada ilmu nak mengajar. Ada ilmu. Al-Mulk pun ada banyak. An-Najmu, surah An-Najm.
Ayat penghabisan. Tengok. Al-Mulk. Saya telah senaraikan web dan tuliskan perkataan-perkataan yang tuan-tuan akan menangis bila baca. Tapi tak sempat nak tunjuk. Ada 42 perkataan. Ya. Seterusnya tuan-tuan, tentang kehidupan dunia. Akhir sekali dia letak. Tuan-tuan puan tak ada? Dunia mata. Dunia ini sebenarnya tipu kepada orang-orang yang tidak mengenal diri. Betul tak? Orang-orang yang mengenal diri dia, alat, means untuk menuju akhirat. Dan dunia ini means, bukan substance. Means, alat untuk kita bina sebuah rumah yang besar, tempatkan anak yatim, panggil guru-guru mengajar, beri mereka makan. Beri mereka makan, itu duit. Duit itu is a matter of figures. Yalah. Bila tuan-tuan keluar duit kepada orang lain, ada tak terasa sakit sini? Ada tak? Ada lengah-lengah, ada tak? Ada tak? Tak ada. Ada gigi sebatang hilang, tak ada. Tak ada langsung. Yang adanya bila pergi bawa buku ke bank, buku tu dah kurang RM1,000. Betul tak? Sebab itu is a matter of figure. Warren Buffett kata dalam majalah POBS. Dia kata apa? Kalau aku tahulah nikmatnya bersedekah ni, dari dulu aku dah kaya. Itu orang yang kaya di seluruh dunia. Warren Buffett. Orang kafir. Dia kata, kalau aku tahulah charity ni banyak kelebihan menjadikan aku kaya, dulu aku tak kedekut. Tapi dia manusia paling kedekut, dia kata. Buffett, sebab dia kaya. Tuan-tuan, okay. Lepas tu, dengar perkataan, Madinah, Korea, Mal, Banun, Hayat. Itu berkenaan kaya. Baitun, Makanun, Mataun. Itu. Lepas tu, berkenaan dengan manusia. Tadi kita belajar manusia. Ada dah gelisah nak balik. Berkenaan manusia. Ada tak ismun? Kita belajar isim tu kalimah yang kedua dalam Quran kan. Ada tak insanun? Ada tak kaumun? Ada tak aduun? Aduun ni musuh. Ada tak waliyun? Ada tak ummatun? Ada tak yatim? Ada tak miskin? Ada tak Fir'aun? Ada tak Fuqara? Ada tak Abi Lahab? Ada tak Samud? Ada tak Zakarin? Unsa? Itu semuanya adalah okay? Yang akhir sekali Habilah. Itu dia. Berapa belah? 15. 15 saja, bukan 18. Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan tahu 15 ni, insya-Allah kita akan belajar dengan detail. Lepas tu nanti tuan-tuan, 15. 16 kan? 16 kan? Jadi tuan-tuan, bila tuan-tuan kenal Quran, kenal ayat dia dan sebagainya, kita akan masuk ke dalam Quran, iaitu balaghah. Ya? Balaghah. Sebagai contohnya, kalau kita baca wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau nahu dah ada dah. Surah ada dah. Tapi kalau balaghah dia kata apa? Ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh buat baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang buat jahat. Jahat tu sebenarnya datang dari baik. Betul tak? Mungkar, baik dan mungkar, dua benda yang berlawanan ada dalam satu ayat. Itu ada nama dalam balaghah. Jadi di situlah kita kena kaji. Orang yang jahat sebenarnya baik. Betul tak? Dia lahirnya baik. Sebab itu al-munkar itu asalnya daripada al-ma'ruf. Jadi sebab itulah nak tafsir ayat itu pun saja mungkin memerlukan masa 10 minit. Tuan-tuan jadi kita akan lihat balaghah-balaghah itu ya. At-tadabbur artinya menganalisa. Dalam ni yang saya sebut tadi sebahagian daripada at-tadabbur. Ada lagi belum yang kita masukkan. Jadi bila kita kaji Quran, kita tahu ini isim. Kita baca. Ini kita baca, ini isim. Ini maf'ulun bih. Ini marfu'. Ini mansub. Lepas tu ini ayat nasihat. Ini ayat Madinah. Lepas tu ini tibak. Ini sajak. Jadi tuan-tuan dan puan, bila kita baca begitu, bagaimana perasaan kita? Terlintas semua benda itu.
Saya pun tak mampu lagi nak baca macam tu. Tak mampu. Tak mampu lagi. Mampu mengajar saja. Membimbing tuan-tuan. Tapi belum lagi mampu. Sebab itu ada orang bila baca Quran, dia menangis. Dia menangis. Tengok tuan-tuan imam yang baca Quran tu. Menangis. Mendedayu. Okay? Menangis. Ya. Banyak. Ada beberapa imam yang menangis. Imam sini pun ramai yang menangis bila baca Quran. Imam. Ya. Ya. Oh, saya dah seram dah. Internalize kan. Maknanya dia masuk meaning tu. Dia, it is a process of, saya Najib kata, pengalamian. Tuan-tuan, kita mengalami sendiri apa dia yang terdapat dalam ayat itu. Pengalamian. Dia panggil proses bagaimana kita internalize meaning in the heart. Jadi kita read by heart, bukan lagi dengan lisan. Jadi tuan-tuan, sabarlah ya. Kekal belajar, sabar. Kalau Macam mana nak baca isim Wadus Wahid? baca macam mana? I'rab. I'rab dia. I'rab dia sama ada marfu', mansub atau majrur. Okey, sedangkan kalau marfu' tu katakan akalal Mustafa. Al-Mustafa bila dia makan jadi apa? Fa'il. Al-Mustafa fa'il. Ismun marfu' bid dhammah al-muqaddarah. Betul tak je? Tak apa. Memang betul. Bid dhammah al-muqaddarah alal alif. Sebab dia ada fathah kan. Tak apa. Minggu depan nanti bila sampai baca, senang saja. Sebut kalau marfu' dengan dhammah. Tapi apa dhammah dia? Dhammah dia bukan dhammah yang asli, tapi dhammah muqaddarah. Muqaddarah tu mana yang diandaikan. Sebab dia ada jadi isim maksur, ghairu sahih. Tak apa, saya rasa senang ya. Ini pada fathah, pada yang sahih. Okey. Ya tu. Tak ada. Dhamir mustatir dalam fi'il saja. Tersembunyi. Muqaddarah ni bukan tersembunyi. Nyata. Bukan tersembunyi. Muqaddarah ni dia, kita kata assume. Diandaikan di situ. Tapi dia tak kata bidok. Di situ bukan dhamir. Di situ tanda dia dhammah muqaddarah. Yang itu dhamir. Yang dalam fi'il itu dhamir. Yang ini bukan dhamir. Ini dhammah. Tanda. Mauqi'. Ada apa lagi nak tanya? Okey, tuan-tuan. Boleh balik ya? Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hamiltu su'an wa dhanantu nafsi fa'fili fa innahu la yaghfiru illa anta bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu fa innahu la yaghfiru illa anta bi rahmatika walhamdulillahi wa